Syuban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya muliakan pengerusi, imam, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan guru yang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Sihat ke? Alhamdulillah, yang mudah-mudahan kita semua di dalam rahmat, lindungan dan juga kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Jadi hari ini tuan-tuan, kita sudah berada pada 21 Syaban. Hari ini dah masuk 21 Syaban. Jadi tak lama dah lah. Jadi ini mungkin kuliah kita yang terakhir sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Tak lama dah. Maknanya dalam 8 hari, 9 hari lagi kita nak pergi tengok anak bulan. Kalau nampak 29 hari bulan, nampak anak bulan 30 ataupun esoknya adalah puasa lah. Kalau tak nampak, kalau mengikut kalender kuda, dia tak nampak. Kalender kuda, kita penuhkan Syaban ni 30 hari lah. Tapi tak tahu lagi tuan-tuan. Sebab kita memakai kaedah ru'yah. Okey. Ru'yah kita gabungkan juga sekali dengan satu lagi kaedah apa nama? Takdir ni kita tentukan. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebabkan kita nak masuk bulan Ramadan ni, saya sebut sikitlah tentang bulan Ramadan tuan-tuan. Jadi kebanyakan orang apabila masuk je bulan Ramadan, kebanyakan orang lah, saya tak cakap pasal tuan-tuan, sebab tuan-tuan semua orang-orang yang alim, yang hebat. Kebanyakan orang apabila masuk sahaja bulan Ramadan, perkara pertama yang dia fikir apa dia? Berpuasa. Betul Apa sekali? Puasa. Alamak, kono puasa siang. Kan macam mana ni? Dan dah lah tak larat nak puasa siang kan. Siang-siang ni tak larat dah, panih kan. Ramadan ni datang daripada perkataan ramat kan. Ramat ni panas yang sangat. Arab dulu dia namakan bulan ni Ramadan. Ramat tu panas, terik, panas. Kalau tambah alif dan nun di belakang tu dipanggil mubalaghah. Amat-amat panas. Bulan ni biasanya bulan yang panas kan. Jadi tiba-tiba Allah Ta'ala pilih dalam banyak-banyak bulan tadi tu, Muharram, Safar, Allah Ta'ala pilih bulan yang paling panas untuk kita berpuasa. Nak uji kita. Dia nak uji kita, adakah kepala kita ni hanya berfikir tentang perut kita, ataupun kita memikirkan tentang wahyu Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ada orang yang banyak orang yang saya jumpa juga, maknanya dia suka segalanya tentang Islam kecuali berpuasa. Dia tak suka puasa. Dia tak suka. Baik. Jadi ada juga dulu di Tunisia, nama pemimpin tu Habib Bourguiba dulu sebelum Habib Bourguiba, sebelum lagi bin apa nama dia. Dia walaupun penduduk Tunisia 90% orang Islam, presiden Tunisia tidak menggalakkan berpuasa pada bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab dia kata produktiviti akan turun. Betul tak? Bulan Ramadan orang datang kerja mengantuk kan, tengah hari duduk kejap tidur, balik kan fikir nak beli lauk dekat bazar kan. Jadi produktiviti akan turun, kerja pun malas, yang nak berkebun pun malas kan. Semua orang malas bulan Ramadan kan. Jadi banyaklah kalau kita tengok, mungkin dalam mata kebanyakan kita nampak je bila kita berpuasa tu, kita akan nampak tidak banyak kebaikan untuk dunia. Betul tak? Di dunia ni kebaikan dia kerja, orang tak nak kerja, buka kedai malas kan, nak buka puasa je ramai kan. Aktiviti untuk berbuka tu ramailah, bazar macamlah kan, berbuka di masjid ke, yang tu ramai orang kan? Tapi siang tu keseluruhannya tak ada apa-apa yang orang buat. Jadi kita semua kena tahu satu benda lah tuan-tuan. Apa sahaja syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan ataupun fardukan kepada kita,
tidak ada kebaikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan kebaikan itu akan balik kepada diri kita. Allah Taala takkan fardukan melainkan benda tu mesti baik untuk kita. Jadi kalau kita tengok tak banyak pun kebaikannya, orang tak nak kojo dan sebagainya. Jadi apa kebaikannya? Kebaikan dia adalah untuk akhirat kita, tuan-tuan. Kebaikan berpuasa ni, Allah Ta'ala sayang sangat dekat kita. Dia bagi kita berpuasa supaya dia nak bagi kita pahala. Dia nak bagi kita pahala. Kalau kita tak tahu apa manfaat bulan puasa ni, kita kena tahu Allah Ta'ala nak bagi aku pahala. Dalam hadis Qudsi, Nabi SAW riwayatkan Allah Ta'ala berfirman, dia kata, firman Allah, setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya, kecuali berpuasa. Allah Ta'ala akan bagi terus. Kalau dia beramal, Allah Ta'ala bagi, kecuali berpuasa. Allah kata, fa innahu li, sesungguhnya puasa yang mereka berpuasa itu untuk aku, dan aku sendiri yang akan balas pahala orang yang berpuasa. Jadi Allah Ta'ala suruh wajibkan kita puasa sebab dia nak bagi kita banyak pahala. Baik tuan-tuan, saya bukan nak cakap pasal puasa sebenarnya. Cuma saya nak ingatkan orang yang lah buat apa lah kena puasa ni kan. Allah Ta'ala sayang dekat kita, dia nak bagi kita pahala. Baik tuan-tuan, Ramadan hanya disebut sekali sahaja di dalam Al-Quran. Sekali je sebut dalam Al-Quran. Tetapi selepas sahaja Allah nyatakan Ramadan, perkara pertama yang Allah Ta'ala sebut adalah apa dia, tuan-tuan? Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan sekali je Allah Ta'ala sebut. Tetapi selepas bulan Ramadan ni, Allah kata yang diturunkan padanya Al-Quran. Al-Quran, Quran. Lepas tu Allah letakkan hal Al-Quran. Selepas Al-Quran tu hal, Allah tak letakkan sifat. Hal, hudan, petunjuk, yang akan memberi petunjuk, yang sedang memberi petunjuk. Hudan linnas, kepada semua orang, semua manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan bukti, penjelasan ataupun bukti bagi petunjuk. Dia kena faham ayat ni. Al-Quran ni dia tak macam Taurat yang dulu. Taurat, Injil dan Taurat dulu, Taurat kepada siapa, tuan-tuan? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Allah Ta'ala bagi Taurat kepada Nabi Musa sebagai petunjuk. Inilah caranya, ini kau kena buat ni, ini kena buat ni, ini Taurat. Tetapi bukti kepada petunjuk itu, maknanya kenapa aku kena ikut ni? Sebab ini datang daripada Allah. Bukti itu datang dengan mukjizat yang lain. Contohnya Nabi Musa diberikan tongkat untuk belah laut, beri tongkat untuk ketuk di batu, keluar terpancut air. Jadi bukti yang Allah Ta'ala bagi tu lain dengan petunjuk tu. Al-Quran tu di dalam petunjuk itu ada bukti. Kenapa ia perlu diikuti? Itu maksud bayyinatin minal huda. Bayyinatin minal huda. Dan perkataan yang ketiga adalah Al-Furqan, yang membezakan. Dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan ini, kamu dapat bezakan. Al-Furqan membezakan benda yang baik dan juga benda yang buruk. Lepas Allah Ta'ala bagi tahu yang tu, barulah Allah kata, sesiapa yang menyaksikan bulan ini, maka hendaklah dia berpuasa. Siapa yang saksikan bulan ni, hendaklah berpuasa. Jadi saya nak beritahu kat sini, tuan-tuan, nombor satu, lepas Allah Ta'ala sebut sahaja Ramadan, Allah Ta'ala sebut apa? Al-Quran nombor satu. Nombor dua, baru dia sebut tentang puasa. Susunan dalam Al-Quran bukan saja-saja mungkin Allah nak bubuh yang ni dulu ke tak. Semuanya ada sebab. Kenapa nombor satu, kenapa nombor dua. Macam kita baca Iyyaka na'budu tu, kita baca surah Fatihah. Kenapa Allah tak kata ayat yang normal dalam bahasa Arab, na'buduka? Kalau kita nak baca ayat normal bahasa Arab, sebutan dia patutnya na'buduka, kami sembah engkau. Tetapi Allah tak. Allah kata Iyyaka na'bud, hanya engkau kami sembah. Jadi ke depan ke belakang ni dalam Al-Quran dia panggil taqdim ta'khir ni, ada sebab. Jadi Allah Ta'ala bila sebut sahaja Ramadan, dia dahulukan apa? Apa dia, tuan-tuan? Al-Quran nombor satu. Jadi Allah nak kita fikir masuk je Ramadan,
Dia dahulukan Al-Quran supaya kita fikir macam mana diri kita ni dengan Al-Quran. Baca ke aku Al-Quran? Sehari berapa live baca? Contoh dia nak kita fikir. Mungkin orang yang tahfiz tu memanglah sehari dia ulang satu juzuk ke, itu tak apalah. Tapi kita ni yang mana Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ni kepada kita, berapa live kita baca sehari? Lepas tu aku ni faham kau surah Wal As tu cerita pasal apa? Wal As innal insana lafi khusr. Kita lancar kadang-kadang tapi kita tak tahu cerita apa pun. Macam mana kita nak kata Quran lah panduan kami kan? Kita kata kan macam mana? Surah Wal As pun kita tahu cerita pasal apa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kita ingatkan balik kepada kita ni. Macam mana aku dengan Al-Quran? Surah Al-Baqarah lagi lah panjang. Cerita tentang apa? Start dengan cerita apa? Itu yang kita nak kena reflect balik apabila masuk je bulan Ramadan. Jadi kat sini saya nak ajak tuan-tuan untuk kita sama-sama masuk je bulan Ramadan ni fikir balik pasal Al-Quran kita ni. Selain daripada kita mengikuti tadarus di masjid-masjid dan sebagainya, kita kena fikir juga Al-Quran ni macam mana connection dia dengan aku. Kadang-kadang kita hanya berpandukan orang je. Kita sendiri tu pernah rujuk tak Al-Quran? Pernah tak kita baca cerita ni bagi pandang bila kita baca kan? Dan tadarus pun di mana-mana tempat samalah kita masih lagi di peringkat bawah lagi lah. Maknanya kita dengan Al-Quran ni kebanyakan orang lah, saya tak kata kat sini ke kat mana kan, kebanyakan orang kita masih di level membaca je baru. Kita baru nak baca. Kita belum lagi pergi satu step, iaitu nak tahu cerita apa. Kita belum lagi. Jadi yang tu yang saya nak ajak kita sama-sama berfikir tentang Al-Quran. Sebab Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih, Nabi kata Al-Quran tu kitabullahi hablun mamdudun bainas sama'i wal ard. Kitab Allah iaitu Al-Quran ini adalah tali yang dipanjangkan, yakni yang Allah panjangkan bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi. Seolah-olah menggambarkan kepada kita hubungan kita dengan langit hanyalah Al-Quran. Ada tali ni je untuk kita paut. Tali ni yang kita nak berpaut. Jadi kita kena pegang betul-betul dengan Al-Quran. Macam mana kita nak pegang betul-betul? Sebab kalau kita apa pun kita tak tahu tentang Al-Quran. Jadi tuan-tuan, sama-sama kita fikirkan apa yang bila masuk je bulan Ramadan, kita mula berfikir bagaimana aku dengan Al-Quran. Tuan-tuan, jadi hari ni kita sambunglah sikit kita punya kuliah ni, teks Hisnul Muslim. Jadi kita dah masuk, kalau kita kena ulang kaji sikit je. Okey. Tajuk yang terakhir kita belajar tajuk ni tuan-tuan, iaitu kisah tentang Nabi SAW wafat. Di dalam kisah tu kita bukan belajar kisah tuan-tuan, tapi kita belajar apa yang Nabi sebut. Jadi ini ketika kematian Nabi SAW. Apa yang perkataan terakhir Nabi SAW sebut tu, ini dia yang bold ni. Yang ni lah perkataan-perkataan yang terakhir Nabi SAW. Yang pertama dia sebut, dia ambil air di dalam bekas tu dan dia sapu muka dia, lalu dia kata la ilaha illallah innalil mauti sakarat. Nabi mulakan perkataan dia tu la ilaha illallah. Apabila dia rasa sakit sangat, dia penat sangat, dia kata la ilaha illallah. Dia bukan mengaduh macam kita orang, kita aduh, kita nak marah kita kan kadang-kadang. Jadi kita tukar kita punya sifat kita daripada mengaduh, kita sebut la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah kita jangan pula macam sebahagian orang marah, la ilaha illallah, dia nak marah kan. Bukan, la ilaha illallah dengan penuh rasa tauhid. Nabi sebut la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Innalil mauti sakarat, sesungguhnya bagi kematian itu sakarat, sangat sakit, syadid, dia panggil benda yang sangat memedihkan, menyakitkan, sakarat. Ataupun kalau kita sebut dulu sakar, maksud dia mabuk. Dia mabuk sangat, macam kita sakit kepala sangat, macam nak pecah kepala ni, macam itulah sakitnya, bahkan lebih lagi. Sakarat itu jamak, mabuk di atas mabuk di atas mabuk kan. Okey, lepas tu perkataan yang terakhir adalah yang kedua, ini adalah fir rafiqil a'la. Nabi sebutkan fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la,
pada teman yang paling tinggi. Kita dah syarahkan siapa itu teman yang paling tinggi. Jadi Nabi ni tiba-tiba sebut pada teman yang tinggi. Aisyah riwayat, Aisyah tahu Nabi sedang diberi pilihan. Tidaklah seorang Nabi itu mati melainkan sebelum Nabi, mana-mana Nabi mati sebelum dia meninggal, dia diberi pilihan sama ada untuk kekal ataupun untuk mati. Lalu Nabi pilih untuk mati. Fir rafiqil a'la, pada teman yang paling tinggi. Siapa teman yang paling tinggi? Kita ada sebut 4 pendapat, dan yang mungkin yang paling kuat adalah ma'an nabiyyina was-siddiqin wasyuhada was-salihin. 4 ni. Itu maksud rafiq kat sini. Sebab Allah Taala sebut wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa dia? Nabi, siddiq, syuhada dan juga orang-orang salih. Okey. Jadi habis kita punya undang gaji, kita masuk pada tajuk yang baru tuan-tuan. Okey, tajuk dia adalah daripada hadis so apa tadi? 435. Wa 'anil Aghar Abi Muslim qala, Al-Aghar Abi Muslim adalah tabi'in. Okay, mana ni tuan-tuan nampak ni? Okey. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Aghar Abi Muslim, seorang tabi'in, dan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi, An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Menurut sebahagian pengkaji, hadis ini statusnya sahih. Statusnya sahih, maksudnya sanadnya okey, semuanya okey. Okey, Al-Aghar Abi Muslim meriwayatkan seorang tabi'in. Tabi'in adalah anak murid kepada sahabat. Jadi dia tak berjumpa dengan Nabi. Dia kata asyhadu, ataupun dia kata asyhadu, aku menyaksikan ala Abi Sa'id. Yang ni bukan Ali ni. Ini salah baris ni. Asyhadu, aku menyaksikan ala Abi Sa'id. Aku menyaksikan Abi Sa'id. Siapa Abi Sa'id? Abi Sa'id Al-Khudri, sahabat. Wa Abi Hurairah, dan juga Abi Hurairah, bahawa mereka berdua menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Okay, jadi tabi'in dulu ni disebabkan ramai orang riwayat hadis. Nabi cakap. Jadi orang dah start tak percaya tuan-tuan. Orang tak percaya. Ya ke Nabi cakap? Zaman ni lagi teruk lah kan. Nabi ada cakap, tak ada pun kan. Tapi kita pandai-pandai riwayat kan. Jadi pada zaman tabi'in lagi dah ada perangai ni. Lalu sehingga kan tabi'in kalau nak riwayatkan hadis tu, ada yang bersumpah, wallahi Nabi cakap macam ni. Dia kena sumpah dulu. Nak beritahu Nabi cakap. Okey, yang ni pun sama menunjukkan asyhadu ala, aku bersaksi bahawa Abi Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah, mereka berdua menyaksikan Nabi SAW berkata, man qala la ilaha illallah wallahu akbar. Sesiapa yang berkata tidak ada ilah kecuali Allah dan Allahu akbar. Dia kata la ilaha illallah wallahu akbar. Wasaddaqahu rabbuhu, Tuhannya akan membenarkan. Siapa-siapa yang cakap, Allah Ta'ala akan benarkan apa yang dia cakap. Lalu Allah akan balas balik, la ilaha illa ana wa ana akbar. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, dan akulah yang paling besar ataupun maha besar. Wa idh qala, dan ketika mana seseorang itu berkata la ilaha illallah wahdah, lalu Allah Ta'ala akan kata balik, yaqulullahu la ilaha illa ana wahdi. Tidak ada ilah yang berhak disembah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, esanya aku. Dan apabila seseorang berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lalu Allah Ta'ala akan balas balik, la ilaha illa ana wahdi. Tidak ada ilah kecuali aku, esanya aku, la syarikali, dan tidak ada syirik, tidak ada orang yang menyekutuai aku. Wa idh qala la ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamd. Ketika seorang berkata tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, lahul mulk, baginya kerajaan dan juga baginya pujian. Allah Ta'ala akan balas, la ilaha illa ana liyal mulk wa liyal hamd. Tidak ada ilah kecuali aku, bagi aku kerajaan dan bagi aku pujian. Setiap kali kita kata je macam tu, Allah Ta'ala akan balas. Dan yang terakhir, wa idh qala la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah, Allah akan kata la ilaha illa ana la haula wala quwwata illa bi. Apabila kita kata tidak ada ilah kecuali Allah,
Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Allah akan balas, tidak ada ilah kecuali aku, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan aku. Wa kana yaqulu man qalaha fi maradihi. Dekat sini lah Nabi kata, sesiapa yang sebut benda ni ketika mana dia sakit, fi maradihi summa mata, kemudian dia mati, lam tat'amhun nar, tidak akan dimakan oleh neraka. Tidak dimakannya akan neraka. Tidak dimakannya akan neraka. Ini kinayah lah tuan-tuan. Kinayah ni maknanya macam dia macam lawan dia sarih, yang jelas kan. Kinayah macam sama-sama. Dia macam ni lah, macam bahasa Melayu ni apa, biar putih tulang jangan putih mata. Tak lancar tuan-tuan. Putih tulang apa putih tulang? Putih tulang tu maksud dia mati. Biar matilah maksudnya. Jangan putih mata, jangan kecewa. Macam bahasa sama-sama ni. Yang ni kinayah dalam dia tidak dimakan neraka. Tidak dimakan neraka. Maksudnya tidak masuk neraka lah. Okey, jadi ini adalah, so yang nak beritahu kat sini, siapa yang sebut benda ni, banyak ke? Nampak macam panjang, tapi yang panjang tu adalah jawapan Allah. Yang tu kita tak payah sebut. Yang patut kita sebut ajalah yang ni, la ilaha illallah wallahu akbar. Perkataan yang pertama, la ilaha illallah wallahu akbar. Perkataan yang kedua adalah la ilaha illallah wahdah. Ingat la ilaha illallah wallahu akbar. Lepas tu yang kedua, la ilaha illallah wahdah. Yang ketiga adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan yang keempat adalah la ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamd. Yang keempat. Dan yang kelima dan yang terakhir adalah la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Lima kira macam lima frasa lah. La ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamd, la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. 5 ya. Nampak macam panjang sebab dia macam ni. Jadi tuan-tuan kalau nak ni lancarlah, saya anjurkan tuan-tuan untuk biasa sebutkan perkataan ini. Sebab Nabi janji sesiapa yang sebut ini, siapa yang sebut ini ketika mana dia sakit-sakit dia mati dia, sebut benda ni. Siapa yang sebut benda ni ketika mana dia sakit, Nabi kata neraka tidak akan memakannya. Jadi sampai situ dulu dia punya pengajaran. Alright, kita guna pada tajuk yang seterusnya. Kalau sempat satu lagi tuan-tuan, dalam 10 minit lagi boleh. Tajuk yang seterusnya adalah talqinul muhtadar. Talqin ni biasa dengar tuan-tuan. Talqin al-muhtadar. Okey. Apa maksud talqin tuan-tuan? Talqin dalam bahasa Arab datang daripada perkataan laqana. Perkataan ni adalah alqahu alaihi liyu'idah. Maksud dia adalah kita sebut dekat orang supaya orang tu ulang balik apa yang kita sebut. Yang ni dengan tujuan allamahu, tujuan dia untuk ajarkan dia, darrabahu, latih dia. Itu maksud talqin. Apa dia tadi maksud tuan-tuan? Ajar untuk dia ulang. Itu maksud talqin. Baik. Jadi talqin yang kita faham dalam masyarakat Melayu sebenarnya salah lah tuan-tuan. Kan? Maksudnya kita faham talqin dekat mana? Dekat kubur kan? Macam mana dia nak ulang balik kita cakap? Kan? Tak faham lah, tak tahulah kok ada kan? Okey. Sebenarnya perkataan talqin digunakan untuk orang yang nazak. Orang tu nazak, nazak, orang tu nazak, kita ajar dia supaya dia ulang balik. Sebab tajuk dia sentiasalah kalau talqin itu talqinul muhtadar. Muhtadar ni siapa pula? Muhtadar datang daripada perkataan hadara, datang. Yakni alladhi hadarahul maut, yang datang padanya kematian. Muhtadar, orang yang didatangi kematian. Dia ni dah nazak sangat, memang nak mati, jadi kita tahu itu kita panggil sebagai al-muhtadar. Talqinul muhtadar. Baik, itu kita kena faham talqin. Jadi talqin bukan dia macam kita nak train kan, kita nak ajar dia, suruh dia ulang balik.
Baik, kita tengok hadis ni dulu. An Muaz, daripada Muaz, Muaz bin Jabal, okey, Muaz bin Jabal terkenal dengan kemahirannya tentang Al-Quran. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi, sesiapa yang akhir perkataannya, akhir perkataannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuklah dia di dalam syurga. Dakhala dekat sini fi'il madhi, yakni membawa makna pasti dia masuk syurga. Dakhala, pasti orang ni masuk syurga. Siapa yang the last word dia sebelum dia mati dia sebut la ilaha illallah, masuk syurga. Jadi kita nak faham dulu apa makna hadis ni. Sebelum daripada tu, hadis ni diriwayatkan ada dua komen di kalangan pengkaji hadis, sama ada sanad dia sahih ataupun hasan. Dua ni, sanad ni okey lah maksudnya. Hasan ni bawah sikit, sahih paling tinggi, hasan bawah sikit. Kalau dhaif tu kita tak ceritalah dalam ni. Kita hanya riwayatkan sama ada dia hasan ataupun sahih. Baik, hadis ni hasan ataupun sahih riwayatnya. Baik, isu yang pertama, kalimah tauhid tuan-tuan. Kalau orang nak masuk Islam, cukup tak dia sebut la ilaha illallah? Tak cukup. Dia kena sebut Muhammadur Rasulullah, baru cukup. Baik. Jadi para ulama, sebahagian para ulama memahami, adakah perkataan ini memadai? Kalau dia sebut ini dia boleh masuk syurga? Sebahagian kata tak cukup. Dia kena sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab Nabi hanya bagi tahu la ilaha illallah tu frasa yang pertama, Nabi tak sebut yang kedua. Jadi maksud Nabi itu sebagian ulama faham, maksudnya dia sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kefahaman sebahagian ulama. Sebahagian sebahagian lain faham tak memadai la ilaha illallah cukup. Dengan zahir hadis, dengan dalil mereka, la ilaha illallah cukup. Jadi saya berpegang dengan pendapat yang kedua ni lah, la ilaha illallah cukup. Tetapi kalau dia sedang nazak tapi dia orang bukan Islam, kan? Dia orang kafir, macam Abu Talib dulu kan. Nabi suruh masuk Islam, dia tak nak. Orang macam tu, orang yang bukan Islam, kalau di dalam nazak tak memadai untuk dia sebut la ilaha illallah. Dia kena sebut Muhammadur Rasulullah, ataupun disebut asyhadu, aku bersaksi bahawa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah. Yang tu baru cukup. Baik, itu isu yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan, adakah orang yang sebut la ilaha illallah ini dia terus masuk syurga, ataupun dia ni akan diazab dulu untuk membersihkan dosa-dosa dia, kemudian baru masuk dalam syurga? Juga dibincangkan berkaitan dengan hadis ni. Baik, kesimpulan dia tidak diazab. Orang ni maksudnya, kalau tidak, apa faedahnya hadis ni? Betul tak? Apa faedahnya kalau dia serupa je, dia mati kena langgar kereta, mati. Kalau dia beriman, kalau banyak dosanya, Allah Ta'ala akan masuk ke dalam neraka dulu, kemudian masuk syurga. Tapi apa kelebihan hadis ni? Melainkan hadis ni bagi tahu orang yang mati dalam keadaan menyebut la ilaha illallah terus masuk, selepas ditimbang lah, dia masuk kubur dulu lah, dia tak masuk syurga. Sebab syurga selepas ditimbang, sebab ditimbang amalan kita di mizan, barulah dia boleh masuk syurga. Okey, jadi yang kedua isunya, dia juga akan terus masuk ke dalam syurga tanpa diazab di dalam neraka dahulu, seperti kebanyakan orang yang lain. Baik, yang ketiganya tuan-tuan, isunya adalah talqin. Apabila kita sebut talqin al-muhtadar tadi, kita sebenarnya maksudnya ajar orang yang sedang nazak. Itu maksud talqin. Bukan kita sebut di kubur. Di kubur tu should be tazkirah lah kot. Saya pun tak tahu tazkirah kan. Dia tak tahulah kalau dia nak ajar mayat tu macam mana mayat tu nak ulang balik. Sebab takrif perkataan talqin adalah ilqa'u kalam li yu'idah, untuk dia repeat kan. Okey. So talqin yang sebenarnya adalah ajar orang yang sedang nazak ni tadi. So macam mana kita nak ajar talqin? Talqin ni kita ajarkan dia perkataan tu dengan harapan kita dia mati di atas perkataan tu. So macam mana nak ajar tuan-tuan? Kita akan ajarkan dia tengah nazak,
Ataupun dia tengah meracau, cakap mana kereta aku, mana, kalau Arab kan, mana unta aku semua kan, harta aku mana. Kita tak nak. Kita kata cakap la ilaha illallah, ajar dia la ilaha illallah. Ingatkan dia tak nak bercakap dia, ajar dia la ilaha illallah. Sebut la ilaha illallah sampai dia sebut. Bila dia sebut je la ilaha illallah, cukup. Lepas tu kalau dia diam tak apa, jangan ulang dah. Jangan ulang, nanti dia akan menyebabkan, kalau orang tengah sakit ni tuan-tuan, kita duk kacau dia kan, dia kacau, nanti dia akan jadi marah dan dia bosan. Apalah ilah, dia akan start cakap benda-benda yang bukan-bukan. So bila dia sebut, dia diam, stop, cukup. Stop. Dah jangan dah, cukup. Biar dia. Tapi bila dia start cakap balik, cakap, ajar balik. Kita nak the last perkataan yang dia sebut adalah la ilaha illallah. Boleh faham tuan-tuan Jadi itu cara nak talqinkan orang yang muhtadar ni tadi tu elakkan dia. Kalau kita ulang-ulang, dia dah cakap dah, kita ulang kan, kita ulang jadi diamlah kau kan. Jadi tak baiklah, hilanglah perkataannya, keluarlah benda-benda yang tak baik daripada mulut dia. Baik Yang seterusnya adalah nak menunjukkan juga dalam hadis ni besarnya kalimah tauhid ni, la ilaha illallah. Dia boleh menjadi kunci kita untuk masuk ke dalam syurga. Seterusnya juga tuan-tuan, dinyatakan di dalam syarah ni lah, tak ada dalam sini, saya baca je lah syarah tu. Antara manfaat syarah, dia kata manusia ini akan mati di atas apa yang dia hidup. Kalau hidup dia tu jumpa orang sembang bisnes macam mana kita, dia akan mati di atas bisnes tu kan? Kalau dia jumpa orang gosip je dia kan, cakap pasal ni, cakap pasal orang tu, cakap pasal orang ni, dia akan mati di atas perkara tu. Kalau dia gosip, sembang pasal anak kau mana, anak dan overseas kan, membesarkan, dia akan mati atas benda tu. Jadi ini mengingatkan kita juga untuk kita ini hidup di atas la ilaha illallah. Kita hidup di atas tu, tauhid kita kepada Allah. Tidak ada yang lebih besar melainkan Allah. Tidak ada yang aku sembah melainkan Allah. Macam mana kita berpuasa tu, Allah Ta'ala nak latih kita kan, jangan makan, jangan minum. Sebab apa tak makan dan tak minum pada bulan Ramadan? Sebab Allah suruh, itu saja. Kalau Allah bagi kita makan dah, tapi nak membesarkan Allah. Jadi hidup kita di atas membesarkan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Jadi itu antara faedah-faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ini. Sesiapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah dakhalal jannah, masuklah dia di dalam syurga. Jadi kita juga banyakkan menyebut la ilaha illallah. Wallahu taala alam, tuan-tuan. Masuk ke Isyak? Tuan. Baik. Testing. Baik Jadi soalan dia tadi, kalau ada seseorang yang mana hidupnya penuh dengan dosa, sepanjang hidup dia dengan dosa kan? Dalam hadis Nabi SAW sebut apa? Nabi kata wa innar rajula la ya'mal bi amali ahli nar fayusbiquhul qadar. Sesungguhnya ada seorang lelaki, Nabi beritahu sepanjang hidup dia beramal dengan amalan api neraka, kemudian takdir mendahului dia. Allah Ta'ala rahmat dekat dia. Fayamalu bi'amali ahli jannah. Kemudian dia dah lama buat tu, tiba-tiba takdir tentukan dia di hujungnya dia beramal dengan amalan ahli syurga. Antara amalan dia mungkin benda-benda ni kan, kita tak tahu. Lalu fayadkhulul jannah, lalu dia pun masuklah ke dalam syurga. Lepas tu Nabi sebut pula yang kedua, wa innar rajula, sesungguhnya seorang lelaki sepanjang hidup dia beramal dengan amalan ahli syurga, kemudian ditakdirkan dia beramal dengan amalan ahli neraka, kemudian dia masuk neraka. Lalu Nabi sebut innamal a'mal atau al-umur bi khawatimiha, sesungguhnya urusan kita itu adalah yang di hujung.
Amalan yang kita duk buat ni tuan-tuan, kita harap dia berakhir di hujung. Bukan mula-mula tu je saja, semangat mula-mula, tengah-tengah, ataupun yang lebih penting adalah ia di hujung. Jadi wallahu taala alam, berdasarkan hadis ni tuan, maknanya kalau sepanjang hidup dia beramal dengan orang yang jahat dan sebagainya, Allah Taala boleh sahaja mengampunkan dosa dia dan juga memasukkan dia ke dalam syurga kalau dia beramal. Kalau dia dapat beramal dengan dapat benda ni. Kita tak tahu. Urusan syurga dan neraka ini adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita suka-suka, ini geng-geng neraka lah ni. No. Kita belum tentu lagi. Mungkin kita rasa kita baik sepanjang hidup beramal dengan ahli syurga, tiba-tiba di hujung beramal dengan amalan ahli neraka, lalu masuk kita dalam neraka, tuan-tuan. Wallahu taala alam. Jadi cukup kata tuan, masuk dulu. Nasallallahu taala yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Allahumma arham mautana washfi maradana wa'afi mubtalana waj'al akhiratana khairan min dunyana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.